Kita berjumpa lagi hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 2. Sebelum ni kita dah belajar tentang topik gaya hidup sihat. Kita tengok macam mana cara berdiri yang betul, duduk yang betul, tidur yang betul dan sebagainya. Jadi hari ini kita sambung sikit dengan topik sihat selalu. Murid-murid boleh buka buku teks pada muka surat 69. Kamu perlu menjaga postur yang betul, rehat dan tidur yang cukup untuk pertumbuhan fizikal yang sihat. Okey, kalau murid-murid boleh tengok pada halaman 69 tu kita ada satu gambar grafik tentang kepentingan menjaga postur dan juga kepentingan rehat dan tidur. Okey, rehat dan tidur bukan saja-saja kita suruh rehat, kita suruh tidur, tapi dia ada kepentingan dia. Okey, sangat penting. Okey, yang pertama sekali kita tengok kepentingan menjaga postur. Kat situ kita senaraikan 4 kepentingan. Okey, kita tengok kepentingan yang pertama, tumbesaran sempurna. Maksudnya apabila awak menjaga postur awak, postur awak berada dalam keadaan yang baik, yang betul, tumbesaran awak akan menjadi sempurna. Tumbesaran sempurna tu maksudnya awak akan membesar dengan baik. Tidak ada yang terbantut. Maksud yang terbantut tu akan tak cukup tinggi, berat tak cukup dan sebagainya. Itu tumbesaran yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna ni dia makin meningkat umur, kita makin tinggi, dan apabila kita makin tinggi, berat kita semakin bertambah. Okey, yang kedua, dapat mengelakkan kecederaan. Okey, kalau kita menjaga postur yang betul, kita akan dapat mengelakkan daripada diri kita ni cedera. Contohnya masa kita nak angkat barang. Cikgu dah bagi tahu cara postur angkat barang dengan betul. Okey, jadi kalau awak tak buat cara angkat barang tadi dengan betul, dengan postur yang salah, ia akan menyebabkan awak cedera. Okey, jadi sebab tu penting postur ni. Okey, yang ketiga, badan lebih sihat. Okey, dengan menjaga postur juga badan awak akan menjadi lebih sihat. Dah sihat. Okey, kita tak naklah sakit. Dah sihat tapi lebih sihat kerana menjaga postur. Duduk betul, berjalan betul dan sebagainya. Okey. Yang keempat, hidup lebih cergas. Kita lebih aktif, maksudnya cergas. Okey, berbeza ya cergas dengan cerdas. Okey, CERGAS, cergas untuk tubuh badan, fizikal awak, untuk tubuh badan. Kalau cerdas, CERDAS, cerdas itu minda. Otak kita, pemikiran kita, minda yang cerdas. Badan yang cergas, minda yang cerdas. Okey, berbeza. Dia beza huruf G dengan D sahaja. Okey. Baik, seterusnya kita tengok pula pada kepentingan rehat dan tidur. Kita sebagai manusia, kita perlu rehat, kita perlu tidur. Okey, kita tengok kenapa kita perlu buat dua-dua perkara tu, rehat dan tidur. Di sekolah pun awak ada rehat. Rehatkan minda. Masa awak rehat, waktu rehat awak tu rehat minda lah. Awak tak perlu belajar lagi. Awak makan, awak bermain sikit-sikit kan dengan kawan, berbual, bersembang. Bila dah habis waktu rehat, masuk balik dalam kelas, minda tu tak boleh rehat. Kena buka balik minda tu untuk kita belajar. Jadi minda tu kena bekerja keras lagi. Sebab awak dah rehat tadi kan, 20 minit, 30 minit dan sebagainya. Okey, tengok kepentingan rehat dan tidur. Yang pertama, melancarkan proses penghadaman. Penghadaman, awak tengok kat situ kita ada gambar apa tu? Ya, gambar perut. Okey, perut kita ni perlu rehat. Okey, perlu rehat supaya proses penghadaman tu dapat berlaku dengan baik. Penghadaman tu maksudnya segala makanan yang awak makan tadi tu, dia akan proses.
perut kita ni akan proses untuk jadikan nasi. Tak, kita makan nasi, keluarnya najis. Ya, betul. Jadi proses penghadaman ni dapat berlaku dengan lancar. Kita bagi dia rehat. Okey? Kita bagi perut kita rehat. Jadi dia buat kerja dia dengan baik. Kalau kita buang air besar pun dia tak sembelit. Tahu sembelit? Tu sembelit. Okey? Kalau proses penghadaman berlaku dengan baik, kita buang air besar pun relax je kan? Okey. Yang kedua, membina dan membaiki sel-sel rosak. Okey, sel-sel tu maksudnya kulit-kulit kita, kuku kita dan sebagainya lah. Sel-sel yang rosak tu, kulit kita ni kadang-kadang dia menggelupas. Kalau kita terlalu aktif ke apa ke, dia cepat rosak. Jadi apabila kita tidur, sel-sel kita ni akan dibaiki sendiri. Dibaiki sendiri oleh badan kita. Okey, semasa kita tidur. Okey, sebab tu kita perlu rehat. Kalau kita tak rehat, contohnya kita ada luka. Tak rehat ni, main lagi. Nanti luka tu akan mudah kotor. Dijangkiti oleh kuman-kuman. Lepas tu kalau terkena lagi kat tempat yang luka tu, bertambah luka. Sebab tu kita perlu rehat. Supaya sel-sel yang rosak, yang luka tadi kita panggil sel yang rosak lah. Okey, sel tubuh badan kita yang rosak. Jadi bila rosak, dia perlu dibina semula. Sebab tu masa kita tidur, kita bangun pagi esok, tengok luka kita tu dah macam nak tertutup sikit kan. Dia dah semakin sembuh. Itulah maksudnya membina dan membaiki sel-sel rosak. Okey, yang ketiga, meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Apabila kita mempunyai rehat yang cukup, tidur yang cukup, apa akan jadi? Kita akan rasa semangat, tubuh kita akan segar. Jadi ini membantu untuk kita sebagai murid belajar. Bila badan kita sihat, badan kita segar, kita akan lebih tumpu ataupun fokus kepada apa yang cikgu ajar di dalam kelas. Contohnya, okey, sekarang ni cikgu ajar depan kamera. Awak fokus. Kalau awak mengantuk masa dengar cikgu cakap ni, maksudnya awak tidur tak cukup, awak rehat tak cukup. Jadi pastikan rehat dan tidur awak cukup untuk awak segar untuk belajar. Okey, yang keempat, dapat merehatkan fizikal dan mental. Fizikal tu tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni memang akan penat. Tak ada manusia dalam dunia ni dia tak penat. Kecuali robot. Okey, kecuali robot. Manusia akan penat. Sama ada fizikal dia ataupun dia punya otak penat, belajar banyak, fikir banyak. Jadi semua tu perlukan rehat. Fizikal kita, tubuh badan kita perlu rehat. Mental kita, otak kita perlu rehat. Boleh faham murid-murid apa yang cikgu bagi tahu hari ini? Okey. Pentingnya menjaga postur dan pentingnya rehat dan tidur. Tidur tak salah, cuma jangan lebih. Okey, kita manusia kena tidur lebih kurang 6 ke 8 jam satu hari. Tidur malam lah, bukan tidur pagi, tidur petang. Petang paling tak elok tidur. Petang kita perlu bersenam, beriadah. Okey, tak kira lah sekarang ni PKP tak boleh keluar bersenam di taman apa semua. Buatlah kat rumah, boleh jogging setempat, lompat bintang dan sebagainya. Senang. Cikgu buat hari-hari. Cubalah kamu buat juga. Okey? Tadi apa? Tidur kena cukup. Okey, 6 ke 8 jam. Contohnya pada waktu malam pukul 10 start tidur. 10, 11, 12, 13, 4. Mana ada? Okey, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4, bangun, qiyamul lail, solat tahajud.
Okey, pukul 4, 5, 6. Cukup 8 jam. Pukul 6 bangun. Sembahyang subuh, solat subuh. Bagi yang Islam, solat subuh. Okey, lepas tu siap-siap pergi sekolah. Tubuh awak akan segar. Kalau awak tidur pukul 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jam. 7, 8 dah lewat dah. Nak pergi sekolah kan? Okey, tidur pukul 10 paling bagus. Okey, supaya awak dapat tidur dengan aman, dengan tenang, dengan lena, dengan khusyuk. Boleh? Okey, jadi tidur cukup tadi tu perlu kepada kita sebagai seorang manusia. Okey, cikgu rasa sampai di sini saja PDP kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid semua dapat faham apa yang cikgu sampaikan dan amalkan apa yang cikgu bagi tahu tadi. Ingat, tugasan pada hari ini kita tengok pada buku teks tu bahagian pengukuhan, buat poster berkaitan dengan rehat dan tidur yang mencukupi. Okey, ini yang awak kena buat. Okey, kepentingan rehat dan tidur. Buat yang ni sahaja. Cikgu tunjuk contoh-contoh poster tentang rehat dan tidur. Baiklah, itu sahaja murid-murid. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.